Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah hinggalah ke saat ini. Kita masih lagi bernafas, kita masih lagi Allah berikan kesihatan yang berterusan, kita masih lagi Allah pelihara daripada malapetaka, bencana, musibah, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita daripada jangkitan wabak penyakit yang hingga ke hari ini masih belum selesai. Kita masih lagi berperang dengan COVID-19. Kita masih lagi berusaha bersungguh-sungguh agar dapat memutuskan rantaian wabak penyakit yang menyerang negara kita semenjak di awal tahun lagi hinggalah ke saat ini. Dalam bulan 6, 7, 8 tu nampak macam turun dah. Naik balik kan? Hari ni naik balik. Jadi kesemuanya itu merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmah. Pasti terselip 1001 hikmah yang kita tidak dapat gali lagi kesemuanya. Mungkin ada di antara kita yang dah nampak dah hikmahnya. Dan nampak dah hikmahnya. Setiap orang berbeza cara dia menilai hikmah itu, dan juga setiap orang berbeza cara hikmah yang akan diberikan ke atasnya terhadap sesuatu ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini dengan segera daripada negara kita khususnya, dan juga daripada negara-negara umat Islam umumnya seluruh dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersiaran secara alam maya, secara langsung ataupun secara Facebook live. Suatu tazkirah yang insya-Allah ingin saya kongsikan pada tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan inilah yang dikatakan ujian COVID ni, rentetan daripada wabak yang menyerang negara kita hingga ke hari ini, yang mana kalau kita baca dalam surat khabar, tuan-tuan, baca dalam surat khabar, baca dalam medsos kan, mana media sosial kan, baca dalam sumber-sumber yang lain, kita dapat lihat ramai di antara kita yang terkesan dengan wabak ni. Ramai di antara kita yang hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan, ada yang bercerai-berai, ada yang anak pun dah jadi macam tension dah, lari pada rumah pun ada. Ada yang isteri lari pada rumah, suami lari pada rumah dan sebagainya, macam-macam lah, macam-macam. Tak kurang juga kes bunuh diri dan sebagainya yang berlaku di luar negara dan sebagainya, atas sebab tekanan daripada wabak penyakit yang kita tak tahu bila nak habis ni, bila nak selesai. Hari ni pun 280 kalau tak silap kes Selangor.
1096 kes baru, Selangor 280. Makin jauh meninggalkan Sabah. Kan? Sabah pula dah makin kurang. Sebab benda? Sebab Sabah ni walaupun negeri dia besar, tapi kepadatan penduduk dia kurang. Dan daripada satu kampung ke satu kampung jauh-jauh belaka. Jauh-jauh. Jalan pun jauh kan, dengan tempuh gunung ganang, hutan, naik sampan ke, pergi ke satu kampung, satu kampung mungkin ada pengangkutannya dengan bot saja ke dan sebagainya. Jadi penyebaran tu kurang. Dia nak merebak tu kurang. Tapi kita dalam negeri Selangor ni terlampau padat. Terlampau padat rakyat dalam negeri Selangor, menyebabkan mudahnya nak merebak virus tu. Sebab itulah kita kena jaga SOP, kena jaga apa sahaja yang telah digariskan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Jagalah. Antaranya yang paling utama, penjarakan sosial. Jangan duduk dekat-dekat. Dan juga jangan borak lama-lama dengan orang. Nak borak sekejap-sekejap dalam masa 2-3 minit boleh dah. Kalau lama, kajian menunjukkan 10 minit ke atas bila kita duduk sama dengan orang tu, mudah virus tu nak berjangkit dengan kita, kalau orang tu ada virus. Sekarang ni kita tak tahu. Kita tak tahu virus tu ada di mana. Kalau kita tahu, kita nampak virus tu, lain cerita. Ni kita tak nampak, kita tak tahu. Jadi sama-samalah kita jaga SOP. Jadi tuan-tuan, dengan sebab virus ni, ramai di antaranya masyarakat dalam negara kita sendiri, masyarakat di luar sana yang tertekan, yang sedih, bimbang, resah, gelisah, jiwa kacau dan macam-macam lagi tuan-tuan. Rentetan daripada virus ni lah menyebabkan ramai di antara manusia ini berada dalam kedukaan, berada dalam kegelisahan, berada dalam kemurungan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita tuan-tuan kaedah dan cara bagaimana kita nak menangani kesedihan tersebut, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang menimpa dalam kehidupan kita. Ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kalau tak kena gaya kita hadapinya, tak kena gaya kita tanganinya, boleh mendatangkan masalah dalam diri kita. Silat-silat hari bulan, bila kita tidak mampu mengawal masalah tersebut, ia juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan, kemudian berlakunya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertindak dengan menggunakan akal fikiran yang pendek, yang sempit, pergi terjun bangunan ke, pergi terjun sungai ke, pergi minum racun ke, makan Panadol dan sebagainya. Yang macam-macam lah yang boleh berlaku dalam negara kita bila mana setiap masalah dan dugaan itu tidak ditangani dengan betul, dengan cara yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam Islam dia ada 3 kaedah, ada 3 cara yang paling utama, yang mana kita hendaklah memperbanyakkan melaksanakan 3 cara itu, melaksanakan 3 kaedah itu demi untuk kita mencapai ketenangan. Dalam pada kita nak merungkai masalah yang bersarang dalam hati kita ni, orang Terengganu kata apa? Serabut perut. Kan? Yang patutnya serabut kepala, tapi dia kata serabut perut. Kita pun tak tahu kenapa serabut perut. Kan? Maknanya serabut sangat dengan masalah ni, dengan yang dibuang kerja, yang tak ada pendapatan. Ada ustaz-ustaz yang mengharapkan kepada berceramah 100% dalam kehidupan dia, kan? Terpaksa jadi runner food panda, jadi grab food lah, bungkus seat dan sebagainya. Pasal apa? Pasal nak menampung keperluan seharian. Jadi bila tak pandai kita tangani masalah ni tuan-tuan, kita boleh benda ni boleh bawa kepada kehancuran, boleh bawa kepada apa? Boleh bawa kepada kemusnahan dalam diri kita dan kemudaratan yang berpanjangan. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, cara pertama yang digariskan dalam Islam bagaimana kita nak menangani masalah ni tuan-tuan, ialah yang pertama dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, sedar tak kita bahawa kadang-kadang rupa-rupanya kita ni dah jauh daripada Al-Quranul Karim. Dengan kesibukan kita mencari habuan duniawi, daripada pagi, keluar pagi sampai ke petang, sampai ke malam, balik dah penat, semayang kuala kadar je, lepaskan maghrib isyak, kemudian makan sekejap, lepas tu tengok TV sekejap, tidur terus pasal dah penat. Sedar tak bahawa kita ni
dah lama, makin lama makin kita menjauhkan Al-Quran. Makin lama makin kita jauh daripada Al-Quran. Jadi antara hikmahnya COVID ni nak suruh manusia dekat pada Al-Quran, dan dengan cara banyak membaca Al-Quran juga merupakan salah satu daripada cara untuk kita menangani kesedihan kita. Cara untuk kita menangani kesedihan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca Quran, apa yang kita nampak? Apa yang kita ingat? Pasti kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada orang baca Quran ingat benda lain? Tak. Bila kita baca Quran, buka je Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim tu je kita dah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mula lagi a'udzubillahi minasyaitan tu kita dah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu lagi pegang Quran pun sebenarnya kita dah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah fitrah manusia. Bila dia ditimpa kesusahan, manusia ni akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bila ditimpa kesusahan, dia akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat manusia. Ini fitrah yang ada dalam diri manusia, yang tak boleh lari daripada semua orang. Bila senang je manusia ni kadang-kadang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berbahagia dan beruntunglah bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia senang. Sebab kalau ingat Allah ketika susah ni normal, benda normal. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita baca Quran, banyak cerita dalam tu. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil dalam pembacaan Al-Quran Al-Karim. Lebih-lebih lagi bila kita mentadabbur Al-Quran Al-Karim. Kan? Kita baca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang lebih teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita baca bagaimana ada nabi yang bapak dia sendiri pun tak dengar cakap dia, engkar dengan dia, tak beriman dengan dia dan sebagainya. Banyak kisah tuan-tuan, yang mana bila kita baca benda tu akan menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita. Dan paling-paling tidak pun tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara automatically bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengerti Allah Subhanahu Wa Taala, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Dan bila kita baca Quran tuan-tuan, sampai pada ayat suratul Hadid ayat 22. Tuan-tuan, sampai pada suratul Hadid ayat 22 tuan-tuan, bila kita tadabbur ayat Quran ni, insya-Allah bila kita baca ayat ni tuan-tuan, confirm hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi yang resah, gelisah, yang jiwa kacau tu akan rasa Allah Rabbi, dan akan rasa tenang sedikit tuan-tuan dengan ujian yang menimpa. Kan? Maknanya orang kata apa, kena buang kerja sekalipun, tak ada sumber pendapatan sekalipun tuan-tuan, insya-Allah bila kita baca Quran tuan-tuan, hati jadi tenang. Jangan ikut barat. Barat bila ada masalah benda-benda, naik bangunan tinggi, jerit kuat-kuat, pergi kat tepi pantai, pandang laut, jerit kuat-kuat, silap jerit tuan-tuan, pecah anak tekak ni, satu masalah pula. Satu masalah pula, masalah lain pula menimpa kita. Dah masuk hospital pula, atau tak boleh cakap, jadi bisu, dah pecah nak tekak, suara serak, berdarah tekak, jerit kuat sangat. Jerit kuat sangat. Pasal apa? Pasal nak melepas tension, nak melepaskan kegeraman, kesedihan, keresahan. Sedangkan dalam Islam ada cara lain. Cara yang pertama iaitulah dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Sampai pada suratul Hadid ayat 22 tuan-tuan, apa dia Allah sebut? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam suratul Hadid ayat 22, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa dia tuan-tuan? Sampai pada ayat ni tuan-tuan, bila kita lihat makna dia tuan-tuan, kita tadabbur maknanya tuan-tuan, Allah tuan-tuan, kita boleh menarik nafas lega tuan-tuan. Ni bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia?
Allah sebut dalam Quran ni, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada suatu ujian pun, tidak ada suatu musibah pun, tidak ada suatu perkara pun yang menimpa bumi ini, yang ditimpakan ke atas bumi ini dan juga ke atas diri kamu wahai manusia, illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan kesemuanya itu, sesungguhnya semuanya itu telah dicatat, telah ditulis dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ianya diciptakan. Maknanya tuan-tuan, Covid yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, ujian Covid, ujian kita dibuang kerja, ujian kita putus pendapatan, ujian kita dengan berbagai-bagai masalah dan sebagainya, semua itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah tulis lama dah. Tulis di mana tuan-tuan? Tulis di Lauh Mahfuz. Sebelum ianya diciptakan, maknanya sebelum bumi ini diciptakan, sebelum kita diciptakan, sebelum masalah tu wujud, sebelum Covid datang menyerang kita, semua tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Islam rukun iman yang keenam tu, qada qadar tu tuan-tuan, kena betul-betul. Kena betul-betul, kena betul-betul faham. Ada orang hari ni tuan-tuan, dia hanya terima takdir Allah yang baik-baik je. Bila datang takdir Allah yang tak baik-baik, mulalah merungutnya, marah dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, bila rukun iman ni tak sungguh-sungguh kita hadam, tak sungguh-sungguh masuk dalam diri kita, tak sungguh-sungguh kita pegang betul-betul, kita yakini betul-betul, maka ujian-ujian yang sedemikian bila datang pada kita akan mendatangkan gundah gelana dalam diri kita tuan-tuan. Pasti. Sebab itulah tuan-tuan, kena hadam sungguh-sungguh rukun iman tersebut. Jadi bila rukun iman kita hadam sungguh-sungguh, tiba pula kita baca suratul Hadid ayat 22 ni, Allah cerita apa benda yang berlaku atas bumi ni, apa benda yang berlaku atas diri kamu wahai manusia, semua itu telah Allah Subhanahu wa taala tulis dulu sebelum diciptakan. Dan kesemuanya itu amat mudah. Benda itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah. Sebab apa Allah sebut? Sebab apa Allah cerita benda ni tuan-tuan? Sebab apa Allah nak beritahu? Sebab apa Allah beritahu pada kita, manusia, apa je yang datang pada kamu ni, ujian Covid dan sebagainya ni, semuanya benda ni telah aku tentukan, aku tetapkan daripada dulu lagi dalam Lauh Mahfuz. Sebab apa Allah beritahu tuan-tuan? Tengok ayat selepas tu apa dia? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tujuannya apa? Supaya kita manusia tidak merasa putus asa, tidak merasa kecewa atas apa-apa yang luput daripada kita. Orang nampak tak? Kita hilang pekerjaan, kita luput pekerjaan tersebut walaupun dah 20 tahun kita kerja. Kita hilang sumber pendapatan, kita luput sumber pendapatan dari kerja kita itu, walaupun itulah pendapatan kita 20 tahun yang lepas. Allah nak beritahu pada kamu bahawa segala yang berlaku atas kamu ni Allah dah tentukan. Sebab apa Allah beritahu? Sebab Allah nak beritahu pada kamu wahai manusia, apa-apa yang berlaku pada kamu ni, apa-apa yang luput daripada kamu, kamu jangan merasa sedih sangat, jangan merasa kecewa sangat, jangan merasa putus asa sangat. Kemudian Allah nak beritahu benda, wala tafrahu bima atakum, dan orang-orang yang diberikan nikmat itu mu jangan gembira sangat. Jangan gembira sangat. Oh, dapat beli kereta Alphard, dapat beli kereta Velfire dan sebagainya. Oh, gembira benar. Sampai orang nak naik pun tak bagi. Anak kita pun bila naik aja marah. Apa selipar kotor-kotor ni? Oh, marah anak pakai selipar kotor. Kan, suruh anak naik kereta, sampai kat pintu masuk kereta, selipar tinggal luar, anak naik kaki ayam masuk dalam kereta. Punya macam tu sekali tuan-tuan. Ni Allah nak beritahu ni, jangan kamu suka sangat. Jangan kamu menyombong diri dengan harta yang kamu dapat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat-amat tidak suka kepada orang-orang yang menyombong diri, yang membangga diri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita baca Quran tuan-tuan, hati jadi tenang sampai pada ayat-ayat yang kena pada kita, sampai pada ayat-ayat yang sesuai dengan musibah atau ujian yang berlaku pada hari ini.
sesungguhnya boleh mendatangkan lagi ketenangan dalam diri kita. Kenapa? Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni yakin bahawa segala yang datang pada hari ini, yang menimpa mereka pada hari ini, kesemuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat datang daripada Allah, dan ingatlah tuan-tuan, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ingat tu je. Ingat tu je. Ya Allah, kenapa aku ni kena buang kerja? Ya Allah, kenapa aku putus pendapatan? Kita lupa bahawa sumber pendapatan kita ialah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada kerja kita, daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, saya antara penceramah yang 100% full time berdakwah, tuan-tuan, berceramah masjid-masjid surau-surau. Bila tutup masjid surau, tuan-tuan, memang tak ada ceramah-ceramah, tak ada kuliah-kuliah dan sebagainya. Tapi saya tak putus asa. Saya tak merungut sana, tak apa menemplak sana tak. Kan? Saya seru supaya buka balik surau masjid ni bukan pasal nak kuliah benda pun, tapi pasal nak suruh masyarakat ni datang balik sembahyang, datang balik rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kesan daripada penutupan masjid surau ni, tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada hari ini. Ramai orang yang dah jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita menyeru agar pihak kerajaan, pihak apa yang berwajib lah, agar dapat buka surau masjid ni supaya masyarakat dapat kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buat benda lain, tuan-tuan. Saya buat catering, saya ambil order, buka itu, buka ini, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab saya yakin bahawa sumber pendapatan bukan daripada apa yang kita buat sebelum ni, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila berlaku benda-benda gini, tuan-tuan, dia yakin bahawa Allah tidak menzalimi umatnya, apa hambanya. Allah tidak menzalimi hambanya, tuan-tuan, kerana sesungguhnya ujian-ujian yang menimpa kepada orang-orang yang beriman ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kasih sayang cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, sebagaimana disebut dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seorang hamba itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengujinya. Ini dia. Jadi tuan-tuan, bila kita pandang positif apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Quran, kita nampak benda tu. Kita nampak benda tu, tuan-tuan. Sikit-sikit Allah bagi kefahaman kepada kita, Allah bagi kesedaran kepada kita, dan sikit-sikit Allah bagi ketenangan kepada kita. Jadi banyakkan baca Quran, lazimkan baca Quran. Selalu-selalulah kita baca Quran. Setiap kali lepas sembahyang fardu, tuan-tuan, jangan lupa baca 2 lai, 3 lai, 4 lai. Lebih-lebih lagi dah duduk rumah lama ni kan. Lagi banyak masa kita nak baca Quran. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, bagaimana Islam mengajar kita untuk menangani kesedihan kita, untuk mengatasi masalah demi masalah yang datang kepada kita ni, tuan-tuan. Yang kedua ialah dengan memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kita banyak salawat, tuan-tuan, secara automatik akan menghubungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca Quran menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berselawat, tuan-tuan, menghubungkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapakah dia manusia yang lebih hebat diuji? Siapa, tuan-tuan? Kita ke? No. Ujian apa yang paling berat atas dunia ni yang kita nak comparekan dengan ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa dia manusia yang paling berat ujiannya? Siapa dia manusia yang paling hebat ujiannya? Siapa dia manusia yang paling teruk ujiannya? Melainkan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ramai-ramai nabi itu, ada 5 nabi ulul azmi kan. Kita duk mengaji kan benda ni. 5 nabi. Mereka ni yang paling hebat ujiannya, yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tidak pernah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak pernah merungut, tuan-tuan. Dan satu benda, tuan-tuan, bila kita selawat pada Nabi, bila kita ingat Nabi, cukuplah sekadar kita tahu bahawa walaupun di dunia ini kita berada dalam keresahan, di dunia ini kita berada dalam ujian demi ujian yang menimpa pada kita, bertali arus tak pernah putus.
Tapi ingatlah bahawa di akhirat nanti ada satu orang manusia yang akan cari kita sebelum dia melangkahkan kaki masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan kita ingat dan kita tahu bahawa ada manusia yang paling sayangkan kita, yang paling kasihkan kita, sudah cukup tuan-tuan menenangkan hati kita. Kita duk rasa, kenapa atas dunia ni banyak soal ujian ni, macam seolah kita ni tidak disayangi, tidak dikasihi. Sedangkan kita lupa, tadi kita dah sebut dah satu hadis bahawa Allah bila kasih orang tu dia uji. Kemudian bila kita ingat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang lebih kasih dan sayang pada kita tuan-tuan, melebihi daripada segala manusia yang ada di atas muka bumi ni. Macam kalau kita tanya orang kan, siapakah yang paling kasih kamu? Confirm orang tu kata, mak saya sayang saya, ayah saya lah yang paling kasih saya. Tapi sebenarnya ada seorang lagi manusia yang mengasihi kita lebih daripada kasih sayang mak kita, lebih daripada kasih sayang ayah kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak cerita kepada tuan-tuan satu kisah bagaimana begitu kasihnya Nabi ni, begitu sayangnya Nabi ni tuan-tuan. Berlaku satu kisah tuan-tuan, riwayat Imam Ibn Hibban. Suatu hari Nabi berborak santai dengan Aisyah radhiyallahu anha. Borak-borak santai tuan-tuan, Aisyah ni pandang muka Nabi tenang sangat, seronok sangat, sejuk aja bila tengok muka Nabi. Sampailah Aisyah tersebut pada Nabi Muhammad SAW, kata, ya Rasulullah, boleh tak kau tolong doakan kepada Allah untukku? Kan? Sebab Nabi ni orang yang paling mustajab doa dia. Kata Aisyah, boleh tak kau tolong doakan kepada Allah untuk aku? Nabi pun pandang muka Aisyah, Nabi pun angkat tangan. Nabi kata apa? Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Apa dia kata Nabi? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah Aisyah, ampunkanlah segala dosa Aisyah, dosa yang terdahulu, dosa yang kemudian, dosa yang nampak, dosa yang tak nampak. Mana dosa yang tersembunyi, dosa yang zahir tersembunyi, dosa yang tersembunyi dan dosa yang zahir. Nabi baca doa tuan-tuan, Nabi doa keampunan untuk Aisyah. Dan ini satu dalil bagi kita tuan-tuan bahawa tidak ada doa yang paling terbaik untuk kita mintakan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah melainkan doa keampunan. Sebab itu tuan-tuan jumpa orang soleh, kita bawa anak kita ke menapa, atau kalau kita sendiri dah jumpa orang soleh yang kita yakin doa ni mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan minta lain. Ini, ustaz doakan saya murah rezeki. Salah tu. Bila ustaz tu contohlah dia makam dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa dia mustajab, minta murah rezeki, betul, Allah kabulkan, memang Allah akan bagi murah rezeki. Tapi oleh kerana dosa kita banyak, kita dengan Allah tuan-tuan macam tali yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tali tu, kalau tali tu clear, tidak ada halangan, tidak ada simpulan, maka doa kita naik atas dengan segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun balik, nak bagi balik, Allah nak bagi balik kita pun dengan segera. Orang alim tu doa, ya Allah murah rezeki dia. Murah rezeki betul dah, tapi bila Allah nak turunkan, nak mustajabkan doa murah rezeki tu, ada dosa-dosa yang menghalang. Tali hubungan kita dengan Allah tu dihalang dengan dosa yang banyak. Macam kita tuan-tuan, naik kereta kan, ambil dua kereta kancil, ambil dua jalan. Satu jalan lurus tak ada bumper, satu jalan ada 10 bumper. Start 1 2 3, mula mana yang sampai dulu? Hak tak ada bumper, ini keluar bumper, keluar change gear, lepas tu dah baru nak pedu sikit, bumper lagi, tukar gear, gelegak. Tu yang lambat sampai. Sebab apa? Dosa tu menghalang doa kita. Banyak hadis-hadis Nabi sebut tentang bagaimana dosa menjadi penyebab penghalang kemakbulan doa. Bila kita minta ampun, minta orang tu doakan keampunan untuk kita, bila kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak payah dia minta tuan-tuan, kita minta murah rezeki pun Allah bagi, senang dah. Sebab tu antara doa yang paling baik untuk kita minta orang doa kepada kita ialah bukan doa panjang umur. Kadang-kadang, Syekh, ente nak pergi Mekah ni, nak buat umrah, tolong doakan anak murah rezeki, doakan anak panjang umur, doakan anak kaya. Silap. Patutnya, Syekh,
doakan keampunan untuk anak Syekh. Doakan kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa anak tu. Sebab tu tuan-tuan, Aisyah tak minta pun doa benda-benda, tapi Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, doakan aku. Jadi Nabi doa terus satu je. Ya Allah, Allahumma ighfir li Aisyah, ampunkan Aisyah segala dosa dia, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, wa ma asarrat wa ma alat, doa apa, dosa yang nampak, yang zahir, dan dosa yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi dan dosa yang zahir. Nampak tak? Kemudian tuan-tuan, bila Aisyah dengar doa tuan-tuan, Aisyah senyum, suka sangat, gembira, punya tenangnya dia, punya sukanya dia, sehingga menyebabkan dia jatuh atas riba Nabi SAW. Dia baring ke pangkuan Nabi SAW. Kata Nabi, ya Aisyah, kau gembira tak, kau senang tak dengan doa aku tadi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, mana mungkin aku tak senang dengan doa tu, aku sangat-sangat gembira. Kemudian tuan-tuan, ni yang perlu kita hayati. Di akhir hadis riwayat Imam Ibn Hibban tuan-tuan, Nabi sebut apa? Wahai Aisyah, demi Allah, inilah doa yang aku baca setiap solat, setiap kali lepas solat untuk umat-umatku. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nabi doakan keampunan untuk kita setiap kali lepas solat. Kita kadang-kadang tuan-tuan terlupa juga nak doa ke mak ayah kita. Mungkin subuh doa, zuhur tak sempat, asar mungkin sempat, maghrib tak sempat, isyak ngantuk dah, tidur terus. Nampak tak? Tapi Nabi tak pernah lupa. Sebab Nabi ni bukan sifat dia bohong tak. Kata Nabi, demi Allah, itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk doa untuk umatku setiap kali lepas solat. Allahu Rabbi tuan-tuan. Bila kita baca cerita-cerita tentang Nabi, kita selawat Nabi, kita renung balik kisah-kisah Nabi, kita imbas balik apa yang berlaku pada Nabi tuan-tuan, sebenarnya perkara ini menjadi satu ubat terapi bagi kita untuk meredakan kegelisahan dalam hati kita, merungkai kesedihan kita, menyelesaikan masalah demi masalah yang datang dalam diri kita tuan-tuan. Sebab itulah antara cara Islam mengajar kepada kita untuk menyelesaikan masalah ialah dengan yang pertama tadi membaca Al-Quran, berhubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berselawat kepada Nabi SAW, akan menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tuan-tuan, kalau kita tak tengok cerita-cerita tentang Nabi, macam mana Nabi begitu kasih pada umat dia. Ada satu kisah bagaimana Nabi sembahyang malam. Abu Dzar kata apa? Nabi tak pernah lupa, berulang-ulang Nabi baca ketika rukuk sujud apa dia? Suratul Maidah ayat 118. Kan? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tu Suratul Maidah ayat 118. Nabi ulang-ulang ketika rukuk sujud. Apa dia? Sekiranya kau mengazab mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan sekiranya kau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang-ulang ayat itu ketika rukuk sujud. Habis mayang Abu Dzar tanya, ya Rasulullah, aku tengok kau ketika rukuk dengan sujud duk ulang-ulang ayat ni daripada malam kau bangun nak sembahyang malam tu sampai ke subuh. Duk ulang-ulang ayat ni. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi kata apa? Aku mohon syafaat daripada Allah untuk umat-umatku, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan. Allah beri syafaat kepada orang-orang yang tidak menyekutukannya. Allah Rabbi tuan-tuan, begitu kasihnya Nabi pada kita. Nabi ni seolah-olah macam tak mau tengok satu pun, seorang pun umat dia yang terseksa di akhirat nanti. Nabi nak semua masuk syurga bersama-sama dengan Nabi SAW. Tak cukup tenang kita bila kita baca benda ni tuan-tuan. Tak cukup tenang. Kita kena percaya bahawa kehidupan bukan hanya ada atas dunia, kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita susah di dunia, percayalah kita senang di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir sebelum kita tutup kuliah pada malam ni tuan-tuan, ialah kaedah Islam nak ajar kita bagaimana caranya kita nak meredakan kesusahan, kegelisahan dan kesedihan kita, ialah dengan kita memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan sabar, dan juga dengan kita memperbanyakkan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila tipu musibah pada kita, sabar banyak-banyak tuan-tuan. Kemudian kita salat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dengan salat menenangkan kita. Dengan salat ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan salat adalah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu segala masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu menyelesaikan segala perkara, kerumitan, kesukaran, kesusahan, kemudaratan, kegelisahan, kerunsingan, kesedihan yang berlaku kepada kita atas dunia pada hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan sesungguhnya sabar dan salat itu tidak mampu kita hadapi, tidak mampu kita buat tuan-tuan, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana nak khusyuk tuan-tuan? Kata ulama, khusyuk yang paling mudah, yang paling ringkas ialah bila kita semayang tu, kita ingat, kita tahu bahawa kita sedang semayang. Itu khusyuk tu. Tak payah kita nak pejam mata, nak meneran, nak terus, nak fokus, nak sampai teruk sangat tuan-tuan. Takbir Allah, mau saja aku semayang pada maghrib. Dahsyat tuan-tuan. Itu pun khusyuk tuan-tuan, itu menyusahkan. Khusyuk ni kata ulama paling ringkas, paling mudah. Kita ingat, kita tahu bahawa kita sedang solat. Yang kita duk buat ni benda, kita solat. Solat pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat benda, solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia 3 perkara yang boleh kita laksanakan, kita amalkan dan kita lazimkan, kita buat berkali-kali tuan-tuan, demi dalam usaha kita untuk merungkai kesedihan dalam diri kita dan menenangkan kita, serta untuk kita menyelesaikan masalah demi masalah yang menimpa dalam diri kita tuan-tuan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jalan keluar. Kenapa? Kerana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar atas segala masalah yang menimpa dirinya. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan dengan sedikit tazkirah dan peringatan daripada saya untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dapat kita ambil iktibar dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk yang terakhir tuan-tuan, kuliah ini ditaja oleh surau Mukhlisin, Taman Pelangi Semenyih 2. Jadi tuan-tuan, di page surau ni juga ada nombor akaun surau dan sebagainya. Tuan-tuan rajin-rajinlah untuk kita menginfak, penuhkan tabung surau tuan-tuan. Walaupun surau ni dalam keadaan tak ada surau sekarang dalam keadaan tak ada penghuni, orang yang nak datang ramai tapi tak boleh datang tuan-tuan. Jadi jangan kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita raikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudahkan kerja-kerja para petugas rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, infaklah sebanyak mungkin ke tabung-tabung surau, khususnya tabung surau Mukhlisin Taman Pelangi Semenyih 2. InsyaAllah mudah-mudahan Allah balas kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.